Adakah sunat bakal tunai lelaki bertandai ke rumah perempuan ikut rombongan meminang? Dia asalnya masalah gi tak gi tu suku pasal sunat kita sebelum daripada kita nak meminang seorang perempuan, sunat kita lihat dahulu. Kita tengok dia sama ada melalui gambar ataupun kita pergi jumpa rumah ayah dia, tengok dulu. Dia masuk merisik dulu, tengok dia mari dia air, tengok tangan dia dan tengok muka. Dibenarkan menurut syarak. Selepas daripada tu kita rasa puas hati dah, maka kita pun masuk meminang. Apa masuk meminang? Iaitu kita menyatakan hajat kita nak berkahwin dengan perempuan tu dan perempuan tu setuju, maka dipanggil berpinang lah. Maka kita pun berilah satu cincin sebagai tanda awak sudah dipinang oleh saya. Maka harailah awak terima pinangan orang lain lagi. Nak pergi kau tak segi terpulang kepada kita. Yang penting sunat tengok perempuan yang bakal kita pinang itu. Masalah ketuk melalui farah, keluar angin melalui farah, batal ismaya, hukumnya batal ismaya batal ismaya juga. Pas lagu mana saya nak qada sembahyang? Okey, setiap kali awak nak ketuk semacam misalnya. Pas lagu mana setiap kali sembahyang fardu kena ambil sembahyang. Lepas tu sembahyang qada kena ambil sembahyang baru lagi. Kalau sembahyang sunat tak apa. Sembahyang qada, sembahyang fardu kena ambil sembahyang semacam. Saja aku ambil air sembahyang untuk membolehkan sembahyang. Macam mana nak jaga hati daripada nak lihat kelemahan orang? Pertama, jangan mata kita. Mata, telinga. Mata kita jangan tengok kelemahan orang. Telinga kita jangan dengar kelemahan orang. Barulah hati kita selamat daripada memikirkan kelemahan orang. Sentiasa memikirkan kelemahan diri kita sendiri. Gitu. Barulah kita sentiasa husnuzon, sangka baik dengan orang. Masa kecil dulu saya curi. Apa hukum dia? Saya nak bayar balik lah masa kecil dulu. Nak kata gua dia pun tak ingat tu tu dah mati dah. Beli coklat kau apa dia. Pas lagu mana hukum dia? Hukum dia kena duit tu kepada waris. Wilah duit dalam misalnya curi berapa sen sangat zaman dulu. Kita pun bawa pitih 50 riyal. Mana sepanjang saya curi ni coklat 2-3 butir. Gitulah mana capur-capur daripada 50 riyal. Pergi jumpa anak dia ke, si mati ayat kata dulu saya masa kecil saya ni bodoh, saya tak tahu. Saya ni kanak-kanak tak tahulah suka kepada benda coklat lah apa. Maka kadang saya ambil, saya curi. Jadi hari ni saya nak bayarlah semula. Waktu molek Maka apabila kita bayar, selesai dah urusan kita. Nak bagi saka tiba-tiba balah antara adik-beradik. Ada kata ada ayah pesan gini, ada kata bak faraid, ada kata gini kaedah dia. Harta apabila meninggal wajib dibagi secara faraid jika berlaku perbalahan. Tetapi kalau tak berlaku gapo-gapo, misalnya tak balah gapo dia, tak apalah, kita sepakat saling reda, kita bagi sama rata belaka. Misalnya, setuju belaka, tak ada masalah. Hak saya pun saya kurang pun tak apalah, kepada adik tina saya lah sama banyak misalnya. Tak apa harus. Itu heboh beri biasa gitu. Manakala jika ada seorang saja yang tak puas hati, wajib dibagi secara faraid, wajib dibagi secara hak dia panggil. Awak ambil dulu hak awak. Masing-masing tahu dah hak berapa, lepas tu nak ubi sama rata terpulang. Maka wajib kena ikut faraid. Tak sedok dengar lah pesan ibu bapa dah, hak ni balah, hak ni tak dengar, saya tak pasti jola kau tidak, akhir sekali wajib bagi secara faraid. Hukum cukur janggut sehingga licin, apa hukum dia? Makruh menurut mazhab kita. Tetapi Imam Syafi'i kata haram. Imam Syafi'i sendiri buat fatwa hukum dia haram. Manakala ulama selepas daripada Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i kata makruh. Jumhur ramanya kata makruh.
Kerana apa? Kerana janggut ini adalah fadilat, kelebihan, sunnah Nabi sunnah Nabi. Sebagaimana pakai serban sunnah, maka kalau orang tak pakai serban tak dosa, cuma tak dapat kelebihan. Begitu juga janggut. Maka kalau orang tak simpan janggut, maka tidak dapat kelebihan berjanggut. Maka cukup hilang ke dia makruh, perbuatan yang sia-sia. Moleknya tinggal ke janggut sekalipun sedikit. Belajar online dikira murid dengan guru. Ya, jika murid tu nak betul-betul belajar, maka dikira dia tu murid. Boleh kodok kita wakilkan kepada orang untuk bayar zakat terus kita. Contohnya kita nak klik kampung kita suruh orang kampung kita bayar dulu ke wakil ke dia. Tak apa, tak ada masalah. Lepas pada tu baru kita bayar. Tak apa, tak ada masalah. Beza Nur Muhammad dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah. Manusia yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nur Nabi Muhammad pula iaitu makhluk yang pertama dicipta, dipanggil Nur Muhammad. Ada kata gitulah. Sebab ada satu hadis ni tidak sahih lah, tetapi perbahasannya ada ulama ahli sunnah kata benda yang pertama dicipta adalah Nur Nabi Muhammad. Nur Muhammad tu sama ada ruh Nabi Muhammad sendiri ataupun apa dia hakikat dia, wallahu alam, tetapi nama dia Nur Muhammad. Gitu. Bak faraid ni saya tak pandai ni. Saya tak pandai. Bagi-bagi sako ni saya tak pandai. Semua tapi dia tak. Masalah tukar duit scaling 10 riyal dia akan cabut sama dia tak wi. Jadi scaling tu ya wi RM9.50 sen. Tinggal 50 sen lagi. Bagus mana boleh ambil ke tak? Dia wheel pitih pula, pitih lebih 50 sen. Scaling tu 10 riyal 50 sen. Dia nak pitih pitih keping tu 10 riyal. Tak boleh kena wheel 10 riyal juga. Sama-sama 10 riyal, tukar duit ni mesti sama. Patut 50 sen tu beri lepas pada buih tu. Lepas pada wheel 10 riyal tukar beres Kita pun beri lagi sama ke dia, hadiah kepada awak. Rezeki kepada awak, terima kasih sebab tolong saya tukar duit. Jangan tukar dalam transaksi tu, jangan dalam pertukaran tu buat dah. Dia jadi riba pula, dosa Hibah ada syarat 1/3 dari harta kita. Hibah ada syarat kodok 1/3 daripada harta kita. Dok. Kita nak heboh ni, kita nak wis semua harta kita pun tak ada masalah. Cuma ada keadaan harta kita ni kita tak boleh uruskan. Iaitu antaranya adalah seseorang yang hampir nak meninggal dunia ataupun sakit mati, maka dia hanya dibenarkan mengurus 1/3 harta dia. 2/3 lagi mesti kalau dia urus pun tak jadi. Misalnya dia ada pitih 3 juta, dia sakit. Dia tahu dah dia nak meninggal, maka dia 1 juta dia ikut pondok misalnya. Okey, sah. Tapi kalau dia 2 juta, tidak sah. Yang sah hanya 1 juta. 1 juta lagi kena minta izin daripada ahli waris. 1/3 heboh ni jika kita dekat nak mati. Kalau tak nak mati, segar menega, nak wis semua pun tak apa. Tak syarat 1/3 harta
Apa hukum isteri dia ambil piti suami? Tiba-tiba suami terkejut. Tak ada piti saya. Hukum dia haram, berdosa. Mencuri duit, hatta mencuri duit suami pun haram, berdosa. Mencuri piti anak, berdosa. Mencuri piti isteri, berdosa. Dalam satu kisah seorang sahabat mari temu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya ni kedekut. Tak sewi nafkah pada saya. Maka Rasulullah kata ambil pitih dia. Macam curi lah kita kata tanpa pengetahuan dia. Tetapi yang cukup untuk kamu dan anak kamu. Maknanya ambil untuk nafkah tak apa. Ni curi buat beli prepaid. Tak wajib tu. Curi buat beli handset. Curi buat beli glamour. Tak wajib tu. Sudah. Curi buat beli kasut. Curi buat beli Shopee. Tak boleh berlaku tu. Lagu tu. Tak boleh hukum dia. Tiba-tiba terkejut suami dia tak ada peti. Ya Allah, peti tak ada. Mana? Berdosa. Kena bayar balik peti suami tu. Kau tak wajib bayar balik kalau ambil kerana nafkah. Beli makan, beli nasi, beli gapo, beli pakaian kita. Beli apa dia? Ikutlah. Benda-benda hak nafkah lah bukan hak tak nafkah tak. Ni puyuk pas butis putih, pas butis putih, pas cawe pas butis putih, pas butis putih. Tak makan cawe pun. Tak boleh lagu ni. Dosa lah. Kau curi lah hukum dia. Bagaimana keadaan suami isteri bila isteri ni bangga pakaian ketat tak tutup aurat, cakap tinggi dengan suami, gapo dia suami tegur kesalahan isteri, suami tak tegur. Apa? Maka suami tu dayus Suami tu dayus. Antara orang yang bakal masuk neraka Allah adalah suami yang membiarkan isteri dia melakukan maksiat. Tetapi kalau dia dah berusaha dia dah tegur tapi isteri dia tetap pakai pakaian ketat. Tetap dia orang lawan kata-kata dia, maka berdosa isteri itu saja, suami tidak berdosa. Dan afdalnya cerai ke isteri macam ni. Kerana apa? Menanggung dosa berkait dengan kita. Tak sesuai kita duduk dengan orang buat maksiat, okey sesuai tinggal ke dia. Tapi ada orang nak duduk tak apa, tak ada masalah, tak dosa, tapi moleknya cerai ke lagu tu dah. Isteri tak semayang, isteri tak tutup aurat, ni kena jaga. Setengah orang dibuka hijab oleh Allah boleh melihat benda-benda gaib. Betul ke? Ya, betul. Biasa tengok orang masuk hatu tak? Dia seorang nampak hatu, orang lain tak nampak hatu. Dia dibuka hijab hatu dipanggil. Boleh benda berlaku. Percaya tak percaya, nanti kita masuk hatu lah cara contohnya. Nampaklah benda tak nampak. Kita musafir semaya Jumaat, lepas tu kita nak jamak qasar, lepas tu nak buat asar, boleh. Jamak takdim boleh. Ada orang nak tanya ke apa dia ni, biodata ustaz. Ada tengok dalam apa dia dalam FB tu ada tulis dah tak usah bacalah. Orang lain baca orang hebat-hebat ramai belana lagi. Ulama-ulama yang hebat tu banyak, rajin lagi belajar. Saya ni malah tak cerdik ngaji. Tak ada sijil sekeping abuk pun saya ni tak cerdik ngaji pun dapat nombor gusuk sekali ya. Adakah depression, tekanan perasaan ni ada kaitan dengan email seseorang ke tak dia? Ada kaitan selalu ke seorang tu, kerana Nabi kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan memperingati Allah hati menjadi tenang. Tu kata-kata daripada Al-Quran. Tentu dah betul. Tapi kalau kata-kata daripada doktor, kata-kata daripada pakar, motivasi kau mungkin salah. Tetapi Al-Quran menyatakan ingat Allah jadi tenang. Tiba-tiba orang ni kata tekanan tak ada kaitan dengan iman. Lagu mana Dalam Quran kata dia tak percaya ke doktor dia lagi. Tak ada kaitan. Dia kait dengan otak apabila sombak masuk gas kat dalam otak. Akhir sekali beriman dengan diri sendiri, tak beriman dengan Tuhan. Orang yang ingat Allah, hati dia akan jadi tenang. Tuhan sebut lagu tu. Aku nak percaya kata-kata doktor kau, bahkan kata-kata saya kan percaya kata-kata doktor kafir dah pula.
Hak ni kata-kata Allah Taala, hak mana nak percaya? Tuhan hak cipta kita, dia tahulah kita ni tekan dengan sebab apa. Apabila ingat Allah, kita akan tenang. Inilah antara tanda-tanda iman. Ingat Allah. Tu tanda orang tu beriman. Apa maksud beriman? Percayakan Allah. Hidup, kalau kita rasa kita yang nak kontrol kehidupan kita, nak menentukan kehidupan kita, bahagia ke gapo ke, kita jadi orang yang berjaya ke, orang yang kaya ke gapo, maka kita akan tekan sebab apa? Kita lupa Allah, tak percaya kepada Allah. Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah, sekalipun hidup dia susah dan miskin, tetapi dia percaya sepenuhnya kepada Allah, berpegang dengan Allah, beriman dengan Allah, hidup dia pasti kerana janji dari Al-Quran kata dia akan tenang. Sahabat Nabi nama Nurul Aiman. Tak tahu tu hamba minta maaf dah. Nurul Aiman ni siapa dia? Nama An-Nu'man kau Nu'aiman kau. Nurul Aiman, Nu'aiman nama dia. Seorang sahabat yang lucu. Suka buat Rasulullah ketawa dan sahabat-sahabat lain ketawa. Dia adalah sahabat-sahabat yang kadang-kadang kita nampak dia buat benda-benda yang kurang adab. Tetapi Nabi suka kepada dia. Pernah satu kali Sayyidina Umar nak marah kepada Nu'aiman ni. Sebab terlalu perbuatan dia kadang-kadang melampau. Dia perkenakan Rasulullah. Dia buat-buat sampai Rasulullah sendiri pun kena. Sahabat lain kena lagi. Maka akhir sekali Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, biarkan saya pancung tekuk dia. Kerana ni orang munafik ni. Biar saya pancung Nu'aiman yang munafik ini. Katanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Rasulullah kata, jangan wahai Umar. Nampak dia lagu tu, tapi dia sayang Allah dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad royak dia lagu tu. Sekalipun dia dipot tolong panggil Hidup manusia ni macam-macam lah. Hukum pakai baju sutera seperti sekolah kau dia pakai seragam. Contoh je baju batik kain jekok. Jekok ni bukan sutera, campur daripada sutera. Hamba sebut dah itu. Campur sutera, bukan sutera penuh. Kalau sutera penuh tak boleh pakai hukum dia haram. Kalau sutera sikit dah campur daripada sutera lah jekok ni kita. Nama. Boleh hukum dia, tak ada masalah apa. Bibi mai tukar dia yang ada duit sekali dia 10 riyal ni biar gitu. Dia pun ni dah 10 riyal. Kawan kau beli. Lepas tu ibu kira-kira balik duit ada lebih 50 sen. Tak? Jadi kata dia nak agak pun ada duit 50 sen. Kadang-kadang 80 sen lebih. Orang tu kira saya tu orang contoh saat ni, masalah saat ni duit scaling saat ni dia tu kali minat benar kot scaling kali. Ada orang mai tukar duit dengan dia lebih semacam. Maka dia nak buat lagu mana? Kita tahu dah tu dia kupu 50 sen hari ni 80 sen kupu-kupu bui serah kepada dia lah. Kalau tak kena tu kan dia mari serah ke kita. Kalau hak tak kena tu dah terlepas dah, kita nak kata mana pitih ni bukan hak kita. Kita kena ambil nampak tak mana-mana bui kepada orang awam. Ikutlah ada orang nak buat jalan raya ke, ada orang nak buat gapo ke, okey wi. Bukan harta milik kita. Maka tak ada hak kita nak buat kebajikan, tak boleh nak buat masjid, tak boleh juga. Nama buat untuk kebajikan awam. Kupu-kupu lah sama 50 sen 80 sen tu. Jangan kita guna kerana kita berhak tu. Molek tu biasalah. Molek tu biar dia kira depan kita biar tepat molek lagu tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.